boleh kata apa saja dan orang boleh kata macam-macam. Tetapi saya bertindak berasaskan pada pengalaman saya berkhidmat di bawah ketiga-tiga Perdana Menteri. Di mana ketiga-tiga mereka adalah orang yang saya hormat, orang yang saya sayang, dan saya berkhidmat sejujur hati saya. Walaupun saya berada dalam circle pentadbiran ataupun circle di peringkat pucuk pimpinan, tapi semua mereka tahu bahawasanya saya bukanlah seseorang yang boleh diarah-arahkan mengikut sesuka hati pemimpin. Mereka tahu cara saya sejak waktu saya di zaman Dr. Mahathir pun saya bekerja mengikut cara saya sendiri. Saya memberikan pendapat dan sebagainya mengikut cara saya sendiri. Saya tidak didiktate oleh sesiapa. Di zaman Pak Lah juga, walaupun saya memang rapat dengan Pak Lah, tapi mereka tahu bahawasanya saya bukan jenis yang hanya mengambil saja arahan ataupun fanatik kepada individu. Begitu juga di zaman Datuk Seri Najib ini lebih-lebih lagi. Saya bukanlah orang yang tergolong dalam orang yang mengamalkan politik berdasarkan kepada personality cult. Sejak saya bersama Tengku Razali, sama Dr. Mahathir, Pak Lah dan Datuk Seri Najib, saya suka memberikan pandangan dan pendapat sejujur dan saya ikhlas hati. Dan saya buat pendirian saya berdasarkan pada penilaian saya sendiri. Saya berani menyatakan bahawa Datuk Najib, beliau mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Sebab itu kalau kita perhatikan sepanjang kerjaya politik Datuk Seri Najib, beliau tidak pun menjadi diserang sebegini rupa sebelum beliau menjadi Perdana Menteri. Beliau telah jadi Menteri Besar, beliau jadi Pengerusi Perhubungan, beliau bergiat dalam pemuda, beliau sebagai Naib Ketua Pemuda, sebagai Ketua Pemuda, Naib Presiden, Timbalan Presiden, berkhidmat di pelbagai kementerian. Datuk Najib yang sama, karakter yang sama. Bagaimana tiba-tiba sekarang ini sewenang-wenang kita nak menanam kebencian, kononnya jadi penyamun, jadi pencuri. Itu ternampak sangat kita ini emotional dan kita orang kata berdendam peribadi. Saya fikir itu satu cara politik yang tidak baik. Yang pastinya saya lihat pada Datuk Seri Najib, kalau diperhatikan, beliau mempunyai latar belakang kekeluargaan dan dibesarkan dalam suasana keluarga yang kita tahu apa keadaannya. Dan kalau dilihat pada latar belakang akademik, pada latar belakang rekod kepimpinan, saya fikir tidak banyak di kalangan kita ahli-ahli UMNO yang kata such a fine gentleman, a good leader, well experienced, well exposed to the various ministries and so on. Jadi ini adalah satu realiti. Dan saya lihat Datuk Najib juga is a good learner. Saya nampak bagaimana beliau emulate sebahagian daripada nilai-nilai baik, cara-cara baik Anwar, misalnya Anwar Ibrahim. Beliau juga saya lihat ada sedikit sebanyak yang beliau pelajari dan beliau amalkan daripada cara dan gaya pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Beliau juga saya nampak membina kesabaran ala Pak Lah Badawi. Jadi pada dirinya saya lihat mempunyai banyak sekali nilai-nilai kepimpinan yang baik, dan sekarang ini kita nampak bahawasanya perkara itu diterjemahkan. Sebab itu kita lihat Datuk Najib dalam kepimpinan UMNO misalnya, beliau melayani saf pimpinan akar umbi macam satu keluarga, macam adik-beradik. Beliau mempunyai hubungan secara langsung yang ini berbeza dengan zaman Dr. Mahathir. Mungkin lebih mirip kepada cara Anwar bergaul dengan grassroots. Datuk Najib dulunya dilihat sebagai bersifat agak aloof ataupun dilihat agak kebangsawanan. Tetapi over the years, saya lihat sekarang Datuk Najib benar-benar down to earth. Beliau boleh sebut nama kawan, beliau berkawan, beliau cakna dengan kawan dan sebagainya, seperti mana pernah dibuat oleh Anwar Ibrahim. Pada masa yang sama dalam soal tata kelola dan urus tadbir kerajaan, saya nampak beliau mempunyai cara tersendiri yang cukup sistematik. Kita nampak daripada hari pertama beliau mengambil alih kerajaan, beliau tidak orang kata teraba-raba, sebaliknya beliau
set up beliau punya team, beliau mengendalikan survey pendapat public opinion tentang apakah yang dimahukan oleh rakyat, apakah yang dikehendaki oleh rakyat, expectation rakyat terhadap kerajaan. Kemudian beliau secara sistematik menggubal pelan-pelan transformasi secara tersusun. Beliau set KPI yang tertentu secara sistematik dan kemudian beliau mentarbiahkan apa yang beliau nak buat supaya dapat difahami terutama sekali oleh pimpinan-pimpinan politik dan juga perkhidmatan awam. Kemudiannya beliau melaksanakan, kemudian beliau juga ada cara monitoring, menyemak KPI itu. Dan kita lihat ini tidak pernah dibuat di zaman Tun Dr. Mahathir ataupun di zaman Pak Lah. Dan saya lihat ini adalah gabungan daripada pengalaman yang ada pada beliau. Dan kita dapati hala tuju pentadbiran Datuk Najib itu begitu jelas sekali. Bagaimana secara konsisten beliau mempertahankan kaedah mengurangkan defisit belanjawan kepada satu titik yang boleh diterima, bagaimana beliau memperkenalkan self-impose pinjaman luar negara kepada tahap-tahap yang tertentu dan indeks-indeks ekonomi yang jelas menunjukkan progres. Jangan kita lupa bahawasanya waktu Datuk Najib mengambil alih kerajaan, beliau bukan mengambil alih kerajaan dan parti dalam keadaan terbaik. Malah kita tahu sebab apa Datuk Najib diminta mengambil alih daripada Pak Lah adalah kerana pada waktu itu parti kita dikatakan berada dalam keadaan yang perlu dimantapkan dan juga waktu itu kerajaan sendiri sedang menghadapi berbagai-bagai cabaran, bukanlah dalam keadaan the most ideal. Dalam keadaan begitu kita dapati Datuk Najib telah mengambil alih kerajaan, menyusun parti, melakukan transformasi, mengubah beberapa perkara dalam tata cara dan juga dalam perlembagaan parti, kemudian mengubah beberapa kaedah dan cara dalam kerajaan. Dan saya fikir ini kita mesti iktiraf bahawasanya beliau dengan pengalaman yang ada, dengan kebolehan yang ada, telah mempamerkan satu sistem dan corak pentadbiran yang sangat baik. Dan cuma bisa saya nampak bila dia dah jadi Perdana Menteri, maka serangan-serangan mula datang. Tapi saya teringat betapa hebat pun Dr. Mahathir diserang dengan lebih dahsyat. Kenapa? Kerana dia jadi Perdana Menteri. Dr. Mahathir sendiri cakap, itu adalah kerana dia menjadi Perdana Menteri, kerana dia berpegang orang yang berkuasa, maka ramailah orang yang nak menjatuhkan beliau. Begitu juga Pak Lah, penggal pertama, menang dengan majoriti yang besar. Pak Lah yang sama, hanya 2 tahun, 3 tahun kemudian, menjadi mangsa fitnah, menjadi mangsa kebencian, sehingga Pak Lah terpaksa melepaskan kepada Datuk Seri Najib. Dan ternyata Datuk Seri Najib tidak terlepas daripada cara-cara yang sedemikian. Jadi kalau kita fahami ini, janganlah kita yang ada keupayaan melihat ke belakang, baca sejarah, tengok pada fenomena yang berlaku, jangan kita terbawa-bawa masukkan diri kita dalam perangkap politik kebencian ini, politik fitnah ini. Dan kita kena tahu bahawasanya bagi seseorang pemimpin itu, bukan semuanya perkara-perkara yang boleh beliau sampaikan secara, orang kata, pendedahan terbuka segala-galanya. Misalnya, bukan saja kerajaan tapi juga parti pembangkang. Tak ada satu parti pembangkang ataupun kerajaan yang sanggup dan bersedia mendedahkan sumber dana misalnya, bagaimana pembiayaan parti-parti mereka masing-masing, sehingga hari ini pembangkang lebih-lebih lagi tidak mahu membincangkan, tak mahu mendedahkan tentang urusan-urusan yang berkait dengan election funding. Sebab itu bila keluar cerita tentang 2.6 bilion itu, ada sebahagiannya kita dapati Datuk Najib secara tegas dan jelas dan cepat memberikan penjelasan. Ada perkara saya perhatikan dia membisu 1000 bahasa. Ada orang marah-marah kenapa tidak jawab, kenapa tidak react kepada tekanan-tekanan. Saya fikir Datuk Seri Najib dia telah mengamalkan kebijaksanaan. Bukan hanya soal pandai menjawab, tapi beliau menggunakan kebijaksanaannya. Kalau perkara yang perlu jawab, dia jawab. Terutama sekali kepada pihak-pihak berautoriti. Tetapi beliau
tidak mendedahkan dirinya untuk menari mengikut rentak yang dipalu oleh musuh-musuh politiknya. Sebab itu ada isu saya nampak kebijaksanaannya beliau tidak memberikan reaksi. Terutama sekali kalau nak dibicarakan soal dana yang berkaitan dengan urusan pembiayaan politik. Nah, kecuali dalam keadaan ada framework undang-undang yang mewajibkan yang semua orang akan berbuat tindakan yang sama. Kalau tidak, jadi orang kata bodohlah bagi pihak UMNO ditelanjangkan dan diminta dibentangkan segala-galanya sehingga menyebabkan UMNO itu lumpuh dalam keadaan musuh-musuh politik tidak pula perlu berbuat demikian. Jadi ini harus kita tafsirkan, jangan kita terbawa-bawa dengan setengah-setengah isu yang sedemikian.